Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua pelajar BMP 3073 Kesastraan dalam Pengajaran Bahasa Melayu. Pada hari ini saya akan membincangkan tentang bab yang pertama, bab terawal daripada buku Memahami dan Menguasai Kesastraan dalam Pengajaran Bahasa Melayu. Baik, untuk bab yang pertama, kita akan cuba membincangkan tentang pengenalan kepada bidang kesusastraan Melayu dan Bahasa Melayu. Anda akan dibekalkan dengan bahan pembelajaran iaitu slide yang berkaitan dengan topik atau bab ini. Namun demikian, saya akan bawakan maklumat-maklumat yang berkaitan dengan bab ini. Dalam khusus ini, pada peringkat awalnya dalam pengenalan bab ini, kita akan dibawakan tentang latar belakang kesusastraan Melayu itu sendiri. Di samping kita cuba mengenali sedikit unsur-unsur yang ada dalam kesusastraan yang dibawa dalam mata pelajaran atau kursus Bahasa Melayu di peringkat universiti ini, dan juga dilaksanakan secara meluas di seluruh sekolah. Disebut juga sebagai komponen sastra atau komsas di sekolah-sekolah, yang di dalamnya mengikut di SKP atau Dokumen Standard Pentaksiran dan Penilaian, Dokumen Standard di Kurikulum dan Pentaksiran, maksud saya, kandungan kemahiran-kemahiran bahasa yang memfokuskan dari aspek komponen sastra ataupun kesusastraan dalam bahasa ini adalah komponen yang keempat, iaitu seni bahasa. Jadi kita kena faham bahawa dalam bahasa Melayu kita ada kemahiran membaca, kemahiran mendengar dan bertutur, kemahiran menulis. Tiga kemahiran ini, mendengar, bertutur itu dalam satu kemahiran, mendengar dan bertutur, kemahiran membaca dan kemahiran menulis, serta dua aspek yang menyokong kemahiran-kemahiran dalam berbahasa ini, iaitu aspek seni bahasa yang banyak memfokuskan tentang kesusastraan komponen sastra ini, dan satu lagi adalah aspek tata bahasa. Dan semua orang faham bahawa tata bahasa sangat penting dalam sebuah pembelajaran bahasa. Jadi fokus khusus ini yang saya kenalikan ini adalah kesusastraan itu. Jadi maksud kesusastraan ada berbagai-bagai sejarah dan latar belakangnya. Antaranya dinyatakan sebagai perkataan asalnya adalah sastra itu ditambah susastra itu kerana istilah Sanskrit sastra itu, su itu adalah menunjukkan keindahan. Jadi sastra adalah mungkin adalah pengertian bahasa tulis atau ilmu. Namun apabila ditambah dengan su itu menunjukkan bahawa adanya keindahan dalam perbincangan, dalam pengetahuan-pengetahuan yang berkaitan dengan teks, naratif, kesusastraan ataupun pesuratan ataupun hasil-hasil penulisan itu. Jadi dari sejarahnya memang agak panjang lah, bahawa bagaimana kesusastraan ini meresap dalam masyarakat kita, bagaimana masyarakat kita cuba mengenali hasil-hasil karya terdahulu, dan bagaimana hasil-hasil karya terdahulu ini disiabarkan bermula dalam bentuk penceritaan, maksudnya dalam bentuk kisah-kisah secara lisan, kemudian hinggalah kepada bentuk-bentuk seperti hiburan-hiburan, lagu dan pengadaptasian hasil-hasil seni ini dalam bentuk pengucapan biasa, pantun, syair, puisi-puisi lama, hinggalah kepada zaman moden ini dalam bentuk penulisan yang bercetak seperti novel, cerpen dan juga sajak-sajak, serta meluaslah berterusan hinggalah pada hari ini di media sosial dan sebagainya. Jadi apa yang penting adalah hasil-hasil karya kesusastraan ini adalah membentuk pemikiran yang kritis dalam masyarakat, bahawa masyarakat perlu mengambil pengajaran-pengajaran yang ada dalam kesusastraan, mengambil nilai-nilainya, mengambil keindahan-keindahan yang terdapat dalam karya-karya sastra itu. Jadi antara yang diteroka oleh masyarakat atau pembaca dalam bidang kesusastraan ini adalah makna yang bermanfaat ataupun berfaedah daripada karya-karya itu. Malahan fungsi kesusastraan itu sangat luas, bukan sekadar untuk berhibur, untuk hiburan, untuk memberi makna, tetapi juga bertujuan untuk memberi keinsafan, menyampaikan dakwah, memberikan satu pengetahuan-pengetahuan
baru tentang berbagai-bagai bidang, termasuklah bidang-bidang yang keperluan seharian kita, seperti dalam hal ehwal kebudayaan, dalam hal ehwal ekonomi, politik, dan tentunya apabila berbalik kepada dalam diri kita, keperluan-keperluan pengisian jiwa itu dari segi agama dan juga kefahaman-kefahaman tentang keimanan, kepercayaan terhadap kepada Tuhan. Jadi karya-karya sastra ini pula ada berbagai-bagai bentuk. Antaranya adalah yang mudah disebut dua yang berbeza, yang besar dari segi bentuknya, iaitu puisi dan prosa. Jikalau puisi, dia agak tertentu sifatnya, seperti ada rangkap, ada jumlah baris yang tertentu, dan agak terhad dari segi pengucapan untuk sesebuah cerita dan sebagainya. Tapi berbeza dengan prosa, agak bebas apabila ingin menyampaikan sesebuah cerita, ingin menyampaikan sebuah nasihat dan pengajaran dengan menggunakan aksi, watak dan sebagainya secara agak meluas dan bebas. Jadi dalam puisi, kita perlu kenal bahawa puisi tradisional terbahagi kepada beberapa jenis, banyak genre yang mudah kita boleh ingat sehingga hari ini adalah seperti pantun, syair, gurindam, seloka, teromba, dan juga lagu rakyat serta mentera dan sebagainya yang sangat jarang digunakan dalam konteks umum. Dan satu lagi adalah prosa yang menunjukkan hasil-hasil naratif, hasil-hasil penulisan dalam bentuk cerita. Dan kalau kita fikirkan balik karya-karya yang terdahulu, antaranya adalah dalam bentuk hikayat-hikayat, dalam bentuk kisah-kisah pengajaran, kisah-kisah binatang, kisah-kisah jenaka, dan kisah-kisah dewa-dewi dan epik-epik dan juga cerita legenda. Manakala dalam bentuk yang lebih moden, dibawakan dalam naskah yang lebih teratur, disusun dalam bentuk edisi cetakan untuk dibaca dan disebarkan kepada masyarakat. Bermulalah dengan kisah-kisah hikayat yang berkaitan dengan kesultanan, raja-raja, kisah-kisah keturunan bangsa Melayu dan kepahlawanan seperti Sulalatul Salatin, dan juga hikayat Hang Tuah, antara dua yang besar yang mudah kita cuba dapat bayangkan dari segi isi dan pengajaran-pengajaran yang dibawakan oleh teks tersebut. Dan penulisan prosa ini semakin meluas hingga ke hari ini dengan dalam bentuk cerpen, iaitu cerita pendek, novel, dan juga ada lagi satu genre yang agak meluas, iaitu drama. Cuma ada juga setengah pendapat mengatakan bahawa drama ini tidak termasuk dalam genre sastra. Namun demikian, karya-karya drama yang berbentuk bertulis, iaitu skrip ataupun teks drama itu masih mempunyai ciri-ciri kesusastraan. Baiklah, dalam khusus ini kita akan membawakan satu lagi aspek yang penting selain pada kesusastraan itu sendiri, bahasa. Satu aspek itu adalah pendidikan. Jadi pendidikan di sekolah sememangnya ada subjek atau kursus kesusastraan Melayu. Namun demikian, dalam subjek bahasa Melayu adanya unsur sastra ini yang dinamakan komponen sastra atau komsas tadi, yang dari segi kandungan perbincangan banyak melihat dari aspek seni bahasa. Namun demikian, dalam kandungan kurikulum turut mengambil aspek-aspek dalam karya itu sendiri, seperti nilai dan pengajaran, watak dan perwatakan, jalan cerita, dan juga sedikit berkaitan dengan pemikiran-pemikiran yang dibawakan oleh pengarang. Wujudnya komponen sastra ini atau komsas ini dalam pendidikan di sekolah mempunyai kewajaran-kewajaran dan kepentingannya yang tersendiri. Antaranya adalah bertujuan untuk menggalakkan minat membaca, di samping untuk dapat mengenali latar belakang kesusastraan itu sendiri, dan juga dapat mengambil aspek-aspek yang ada dalam teks itu, seperti aspek bahasanya, keindahannya, nilai-nilai, dan juga kreativiti atau aspek-aspek yang berkaitan dengan kebijaksanaan sesebuah karya itu sendiri. Dan ini perlu diteroka oleh para pelajar dengan minat membaca dan kesungguhan